Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wattaba'a huda. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ilmina ila ilmik wa min iradatina ila iradatik. فأعوذ بك اللهم أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا ثم أما بعد. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada ahli-ahli pengajian di Kampung Melayu Batu Arang, Selangor Darul Ihsan. Kita menggunakan kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, yang mana kitab syarah ini adalah huraian yang diterjemahkan dia dengan bahasa Melayu oleh setengah daripada ulama salihin. Dan tidak diketahui siapakah yang menterjemahkannya, namun ada riwayat daripada beberapa orang yang dipercayai bahawa yang menterjemahkan kitab ini ialah Maulana Al-Allamah Al-Humam Al-Arif bi Maulahul Malik Al-Allam As-Salihul Amil Al-Waliyul Wasil, yang mempunyai maqamat yang aliyah dan karamat yang masyhurah saniyah, yang dimakrufkan dengan gelarannya Tuk Pulau Manis daripada ahli negeri Terengganu. Hafadallahu ta'ala alaihim sahaibur rahmah war ridwan wa amiddana bi barakatihim wa nafahatihim madal azman, amin ya rabbal alamin. Dengan sanad yang muttasil sehingga kepada pengarang kitab, Al-Fakir membacakan kitab ini pada buku surat 52. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, innama ja'ala ad-dar al-akhirah mahallan li jazai ibadahul mu'minin lianna hadhihi ad-dar la tasi' ma yurid an yu'tihim wa liannahu ajli aqdarihim an yujaza bihim fi darin la baqa'a laha. Hanya sesungguhnya dijadikan Allah Ta'ala negeri akhirat akan tempat bagi membalas segala hambanya yang mukmin, yang beriman. Kerana bahawasanya negeri dunia ini tiada lulus yang dikehendakinya, maknanya tidak semua benda yang boleh kita milik dapat, boleh Allah Ta'ala kurniakan, mengurnia akan mereka itu. Apa yang Allah beri dekat dunia ini hanyalah sedikit sahaja, sedangkan apa yang dijanjikan oleh Allah dengan kurniaan yang banyak, sempurna dan besar itu adalah di akhirat. Dan dari kerana ini ia membesarkan qadar mereka itu daripada membalas mereka itu di dalam negeri yang tiada kekal baginya
pada halnya memuliakan bagi mereka itu dan membesarkan pada kadar mereka itu, kerana negeri dunia itu negeri fana, tiada kekal baginya, dan negeri akhirat itu negeri kekal, tiada fana, bukanlah sementara sahaja, tiada fana di dalamnya. Maka tidak ada sifat sementara di dalam negeri akhirat. Adapun dalam negeri dunia ini ada sifat, iaitu fana, iaitu sifat sementara. Maka membalas bagi segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri yang kekal, daripada terlebih sempurna nikmat dan terlebih mulia pembalasan bagi mereka itu. Ibnu Athaillah Sekandari cuba menjelaskan kepada anak-anak muridnya dalam Madrasah Asyadzuliyah bahawa kenikmatan yang dirasai berupa kenikmatan ibadah, nikmatnya makrifat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, tidaklah sesempurna yang akan Allah Ta'ala kurniakan makrifat di akhirat nanti. Oleh kerana itu, persoalan zauq makrifat yang dirasai oleh orang-orang yang arif di atas permukaan dunia ini tidaklah dapat mereka zahirkan, dan tidak sepatutnya mereka zahirkan di dunia ini, kerana sesuatu yang dirasai secara zauqiyah tetap tidak boleh diiktibarkan, diibaratkan secara nutqiyah, secara perkataan. Kata-kata tidak akan dapat menggambarkan rasa yang merujuk kepada ma'rifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata tidak dapat menunjukkan rasa ini, sekalipun rasa itu wujud. Oleh kerana itu tak perlu bicarakan di dunia ini, kerana ianya akan terselah dan akan terbongkar akhirnya di akhirat nanti bagi orang-orang yang beriman. Apa yang menjadi yang paling penting sekarang ini ialah para murid mestilah sentiasa meningkatkan keimanan dengan ilmu pengetahuan, agar iman itu dapat dibawa sehingga akhirat. Hidup di dunia dengan iman, mati dalam keadaan iman, dan bangkit di akhirat nanti dalam keadaan beriman. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan berikan penjelasan, akan berikan jawapan, akan berikan rasa yang lebih kepada mereka, sekalipun mereka tidak merasainya di dunia ini, dan mereka akan merasainya di akhirat nanti. Akan nikmatnya zauq, rasa bertuhan, rasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, lazat nikmat yang mereka lalui itu tak mungkin dapat mereka ceritakan dengan lidah di dunia ini. Tunggulah di akhirat nanti, perkara tersebut akan menjadi kenyataan. Inilah yang dinasihatkan oleh Ibnu Athaillah Sekandari kepada muridnya dalam Madrasah Asyadzuliyah.
Dan hanya sesungguhnya dijadikan membalas segala mukmin dalam negeri akhirat itu kerana dua perkara. Pertama, bahawasanya negeri dunia itu tiada lulus yang dikehendakinya mengurniai mereka itu daripada segala bahagi nikmat yang hissi atau pada maknawi. Inilah yang dimaksudkan tadi. Ya. Jadi barang siapa, dan hikam ini ada kaitan dengan hikam yang kita baca sebelum ini, yang mana ada golongan yang cuba untuk menceritakan perkara-perkara zauqiyah yang mereka alami dalam perjalanan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini sangat ditentang oleh para ulama tasawuf kerana perkara tersebut tidak dapatlah sebenarnya nak dizahirkan di dunia ini, kerana ianya secara sempurna. Kalau cuba nak dizahirkan tidak sempurna, tidak semuanya, dan tidak mencapai maksud yang sebenarnya, tetapi ianya akan dizahirkan secara jelas, secara keseluruhannya bagi mereka yang beriman di akhirat nanti. Adapun pada hissi itu, maka dari kerana dunia itu hampir perjalanannya, picik daerahnya, sempit kawasannya, daerahnya, dan karunia Allah Ta'ala dalam negeri akhirat bagi salah suatu daripada mukmin itu dalam satu milik daripada mereka itu, seperti yang datang dalam khabar perjalanan 700 tahun. Maka apa sangkamu kepada yang khawas mereka itu? Maka piciklah dunia daripada sekalian balas mereka itu, dari kerana terlebih besar qadar mereka itu daripada membalas mereka itu dalam negeri yang tiada kekal baginya. Walaupun perkara-perkara yang hissi, yang dapat dirasai dengan panca indera, dapat dilihat oleh panca indera, berlaku kepada orang-orang yang khawas. Namun perkara tersebut tidak cukup untuk dijadikan sebagai satu berita gembira bagi orang-orang beriman, kerana kadar yang Allah berikan nikmat di dunia ni sedikit sahaja jika tak dibandingkan dengan nikmat yang lebih besar lagi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Begitu juga apa yang cuba dinyatakan oleh para guru tentang ilmu rasa ini, ilmu tasawuf ini, adalah sekitar kaedah-kaedah, galakan-galakan, dan juga suruhan-suruhan yang bertepatan dengan syariat, yang tidak melampaui batas syariat Islam. Oleh kerana itulah, Madrasah Asyadzuliyah sentiasa memagari murid-muridnya agar sentiasa berjalan di atas syariat Islam, di samping meneroka hakikat-hakikat yang ada sekadar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan dunia ini. Dan adapun pada makna itu, maka dari kerana dunia itu tempat hina dan kurang dan keji
Dan tiap-tiap sesuatu yang memberi kesukaan dalam syurga itu terlebih mulia dan terlebih tinggi, seperti yang datang dalam khabar bahawasanya cahaya segala pakaian hurun ain itu memadamkan cahaya matahari dan tiadalah seumpamanya. Itu juga dengan perkara-perkara maknawi yang cuba dihuraikan oleh orang-orang yang menjalani jalan ahlillah, jalan sufiah. Perkara itu tidak sewajarnya diletakkan ataupun disebarluaskan di atas permukaan dunia yang hina ini. Kerana kedudukan perkara itu adalah sangat tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nisbahkan saja terus kepada urusan akhirat. Kerana sekecil-kecil nikmat syurga seperti pakaian bidadari itu pun, ya, pakaian bidadari itu pun sudah cukup untuk memadam cahaya matahari. Betapa nisbahnya kita di dunia ini. Adakah kata-kata dan juga hikmat rahsia karamat itu boleh memadamkan cahaya matahari? Nah, di sini kita boleh buat perbandingan. Sedangkan baju bidadari syurga itu boleh memadamkan cahaya matahari. Oleh kerana itulah kita lebih kepada usaha untuk kejayaan dan juga keselamatan di akhirat berbanding kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sewajarnya sekiranya kita bukan di kalangan ahlinya. Lebih-lebih lagi lah, walaupun ahli dilarang, tetapi sekiranya kita bukan ahli, lebih baik kita mengambil jalan dan pendekatan menunggu sehingga hari kiamat, di samping kita memantapkan keimanan kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan daripada Tuhannya Azza wa Jalla, telah kusangkar akan bagi segala telah kubagi anugerah, ya, telah kubagi anugerah bagi segala hamba-Ku yang saleh yang tiada mata melihat, tiada mata yang dapat melihat, ya, anugerah tersebut tak pernah dilihat, dan tiada telinga mendengarnya, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tiada khatir atas hati manusia, tidak pernah terlintas dalam hati bentuk anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang saleh. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala membesarkan kadar segala hamba-Nya mukmin. Demikianlah Allah Ta'ala memuliakan hamba-hamba-Nya yang beriman. Maka tiada dijadikan bagi mereka itu balas atas taat mereka itu dalam negeri yang faniah, tetapi dianugerah mereka itu kekal dalam nikmat. Maka dinamai akan dia dengan namanya yang karim, iaitu yang hidup
yang tiada mati. Inilah bentuk balasan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba yang soleh, yang tak pernah dilihat betapa nikmatnya, tak pernah didengar betapa nikmatnya, tak pernah terlintas di hati betapa nikmatnya. Itu sudah memadai bagi orang-orang yang soleh itu. Kerana kalau nak dibalas taat yang mereka lakukan di dunia ini semata-mata, maka ia tidak menunjukkan kesempurnaan. Satu solat, berapa balasan dia? Satu zakat, berapa balasan? Satu puasa, berapa balasan? Satu haji, berapa balasan dia? Kalau sekadar itu sajalah balasan di akhirat, ya, itu tidak menunjukkan kesempurnaan balasan di akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dalam bentuk nikmat yang kekal, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam hati manusia akan nikmat tersebut. Inilah balasan yang sempurna dan balasan yang berganda di akhirat nanti. Jadi sekadar itu untuk uraian Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, syarah daripada Tuk Pulau Manis Ahli Negeri Terengganu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kefahaman kepada kita dan memberikan kita nikmat seumpama orang-orang yang dikurniakan nikmat olehnya di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.